Yang mana ada kita mulakan dulu. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang pada semua peserta program Feed Forward 2021 yang dah tamat hingga minggu ke-8. Sebelum kita mulakan taklimat kita mulakan dengan Al-Fatihah dulu. Okey, amin. Okey, saya Puan Syazwani dari Pusat Sukan. Macam mana? Okey, Tadi sebentar kita iPhone masuk tak? Besar akan ke kecil? dengar taklimat berkenaan keputusan Imbodi yang akan disampaikan oleh Tak boleh, Bapak nanti Firaudin dekat iPhone Zahid ni. yang kita dah jumpa beberapa kali dan sesi taklimat Tak yang ada kedua abang pergi saya petang ni rasa. dekat kan? Cik Firdaus adalah Okey. pengasas Food Awareness. Oh ya. Okey, Tanya tak ada stok lah. boleh kita mulakan kan Cik Firdaus? Ada tanya. Boleh kita akan mulakan. Okey. Alright. Tak ada lah. Assalamualaikum semua, selamat petang. Okey. So hopefully Betul? semua orang sihat and then Okey, yang dah paling lah. penting sebab Sampai tengah ni jalan ni. program Okey. kita ni lepas Dekat dia tak, Dik Wan? lunch hour. Okey, so takut nanti kalau saya bercakap banyak nanti ramai yang tertidur. So please try to get some notes, okey, Ya. sediakan pen dan kertas dan jika ada apa-apa soalan yang nak bertanyakan pada bila-bila masa boleh terus je tanya atau cakap, onkan mic dan juga boleh tanya soalan lah. So supaya kita ada macam some interaction, sometimes orang pun nak dengar juga suara-suara daripada suara orang lain ni kan, selain daripada suara saya seorang je. Okay, so kita go with easy and also pemahaman yang simple lah, mudah. So saya akan sharekan saya punya slide presentation. Okay, sekejap Sekejap, saya tak jumpa slide saya kat sini. Okay, saya boleh share some window entire screen. Window, not window. Tab. Okay, sekejap Okay, sekarang ni boleh nampak tak skrin saya ni? Nampak penuh ke tak penuh slide dia ni? Boleh nampak clear tak? Okay sekarang ni kalau dalam slide nampak ada satu slide ke ataupun nampak ada dua slide? Oh, dua slide Okay, sekejap saya besarkan sebab saya hanya ambil daripada drive saja ni. Sekejap lah, saya download sekejap supaya dapat ni. Okay, sekejap. Okay, so saya akan share by tab. Presentation. Share. Sebentar. Saya kena rejoin balik sekejap Windows mic tak on. Okay, sorry. Bercakap tak on pula. Okay, so slide boleh nampak Okay, Assalamualaikum. So kita akan mulakan kita punya training. Yang ni adalah InBody yang you guys anda semua naik adalah InBody 270. Yang ini merupakan slide daripada clinical team InBody Asia. Alright, so Asia Pacific. Okay, so saya akan explain. Okay, ni sedikit outline lah tentang precautionary step. Maksudnya apakah langkah-langkah sebelum kita nak buat test. Betul
untuk dapatkan satu test yang accurate, macam kita ambil darah lah. Okay, so dia ada dia punya precaution dia untuk dapat bacaan yang tepat. Okay, so kalau anda tak ikut precaution ni, kemungkinan kebarangkalian besar dia punya result tak begitu tepat, tapi masih boleh diguna pakai lah. Okay, so kat sini ni antara precaution untuk naik ataupun dapatkan berat badan yang tepat, dan juga jisim-jisim otot dan juga lemak yang lebih tepat. Okay, which is kita tengok kat sini ada yang saya dah bagi guideline atau direction kepada Cik Faiz. Okay, so especially kalau kita tengah dalam keadaan water retention, macam perempuan tak boleh dalam period, dia buat timbangan tu, so dia tak accurate. Okay, and then yang lain-lain tu kita rasa kita nampak, kita follow lah dengan timing. Sebab tu kita tak boleh extend terlalu lama sampai pukul 12 tengah hari, sebab bila dah makan semua bacaan akan jadi lain. Okay, so yang paling bagus sebenarnya selepas apa kita panggil, selepas mandi waktu pagi tu kita timbang, itu yang paling tepat lah. Okay, tapi sebabkan kita guna mesin ni dekat facility dan sebagainya, so kita mungkin ada gap time sikit. Okay, dan satu lagi mungkin kita boleh katakan nak ambil test ni kena dalam empty stomach ataupun perut yang kosong lah, sebab kalau dah isi mungkin dia punya bacaan tu jadi lain juga. Okay, so itu antara beberapa faktor yang penting lah untuk kita dapatkan bacaan yang tepat. So yang last kali tu, so kalau kita punya waktu tidur pun tak begitu baik pun, dia mungkin akan menjejaskan kita punya test tu juga. Okay, okay, so ini adalah result sheet yang everyone dapat. Kita bagi report card. Okay, semua orang dapat result sheet yang sama. Okay, so saya akan explain daripada segi setiap pecahan lah, setiap pecahan daripada result-result yang anda semua dapat. Okay, so kalau siapa ada result sheet, bolehlah keluarkan result sheet tu untuk kita sama-sama ulang kaji balik, kita tengok balik, okay, review balik markah kita, so dekat mana yang ada kesilapan ataupun kat mana yang kita tak faham. Okay, okay, so now kita masuk dalam chapter pertama, which is kita tengok kolom yang berwarna kuning dekat result sheet kita, body composition analysis. Okay, yang ni secara general lah, secara general. Kalau kita tengok dekat sebelah kanan tu, okay, dia bagi tahu total body water. So belah kiri tu dia punya description lah, so jumlah amount air dalam badan kita. So kat sini dia dalam bentuk liter lah, dalam bentuk L tu maksudnya liter, 27.2 liter. Jadi kalau tengok kat sini, situasi dia maksudnya mencukupi lah. Kita tengok dalam kurungan tu, itu adalah range dia. Okay, tapi katakan kalau lebih, tak ada masalah. Okay, so kalau macam benda-benda yang kita anggap dia positif ataupun baik, kalau berlebihan tak ada masalah. Okay, so yang kedua adalah protein. Dekat belah kiri description dia untuk building kita punya otot. Okay, untuk membina otot. Jadi kat sini, kalau kita tengok dia dalam kilogram. Okay, so kat sini protein dalam badan, contoh John Jendo ni, okay, so dia punya protein dalam badan 7 kilogram. Jadi kalau kita tengok daripada segi range pula untuk badan dia, untuk ketinggian dia, sebab range ni tak sama setiap orang berbeza range, depends, bergantung kepada dia punya ketinggian, umur dan juga jantina. Okay, so untuk Jendo ni, alright, perempuan dia perlu dapat 7.2 hingga 8.8. Kalau kita tengok kat sini tak berapa cukup lah, tapi still tak jauh beza lah, 7.2 dengan 7.1. Jadi dia dapat tahulah yang mana dia kena improve dia punya protein dalam badan. Okay, so yang ketiga pula kita tengok mineral. Mineral ni kegunaan dia untuk menguatkan tulang. Okay, so for strengthening bone, kalau kita tengok kat sini dalam kilogram, mineral dalam badan dia ada 2.74 kilogram. Okay, kalau kita tengok daripada segi range dia 249 hingga 3 kilogram. So kat sini cukup lah. Okay, mineral dia cukup. Jika terlebih mineral pun tak ada masalah, sebab benda ni adalah benda yang positif. Okay, tapi kalau yang keempat ni adalah storage excess energy, maksudnya tempat simpanan lemak lah. Okay, kalau kita tengok body fat mass per kilogram, kat sini Jendo ni kajian kes kita dalam kilogram 22 kilogram. Yang ni kalau berlebihan tak bagus lah. Okay, sebab body fat ni dia kena range dalam 10 hingga 16 kilogram. So kat sini 22, Jendo ni memang berlebihan lah dia punya body fat mass. Okay, so dia perlu dikurangkan. Okay, so yang kat bawah pula adalah berat badan kita. Kat sini dia hanya menyatakan apa ideal weight kita. Okay, so kat sini 59 kg untuk Jendo. Kalau kita tengok kat sini, dia dalam keadaan berat yang ideal lah. So maksudnya kat sini maksimum dia boleh pergi adalah 60.8 kg.
Okay, so itu berkaitan dengan body analysis. Okay, so far semua clear tak body analysis? Ada apa-apa soalan nak tanya untuk chapter pertama kita? Kalau terlalu laju ke, okay so far good. Cik Fida boleh besarkan sikit tak? Oh, sebab dekat skrin saya ni dah besar habis dah ni. Sekejap saya cuba zoom, tapi saya tak tahu ada efek ke tak. Okay tak? Okay, thank you. Okay, welcome. Okay, tetapi sebab dia tak dapat full screen pula nanti. Okay, just bagi yang paling maksimum boleh pergi. Oh, kejap. Saya rasa sebab window saya ni boleh buka zoom lagi. Kejap saya try tengok kalau boleh in the full screen mode. Okay, sekarang better? Okay, oh, sama je. Saya dah buat full screen tadi. Okay, tak apa. Mungkin itulah sebab saya jarang pakai Google Meet. So far saya tengok sini. Okay, tak apa. Nanti boleh tengok pada result sheet juga masing-masing lah sebab benda yang sama je. Okay, alright. So yang kedua, chapter yang kedua kita akan tengok. Okay, ni yang berkaitan yang sama juga tadi. Okay, so saya dah explain juga semua benda tu. So berat badan ni pula dia terdiri daripada free mass dan juga fat mass. Maksudnya yang ada lemak badan dan juga yang orang kata tak ada lemak badan. Fat free mass ni adalah protein lah, jumlah otot dalam badan kita. Okay, yang mana lemak, kalau fat free ni dipanggil dia bukan sejenis fat lah dalam badan. Okay, dia mungkin masa dan juga dia kalau bones dekat atas. Okay. Okay, next. Okay, now kita masuk ke chapter number 2. Okay, which is kita panggil dia muscle fat analysis. Okay, dekat sini kita nak tengok sebab apa ramai orang kena buat test dengan InBody ni, mesin ni, sebab kita nak bahagikan berat dia tu antara kita nak tunjuk dia apa tu lemak dan juga apa itu otot. Okay, so dua benda ni adalah benda yang berbeza lah kat dalam badan sebab ramai orang timbang dia hanya mengambil berat tu semata-mata. Okay, sebagai dia punya judgement lah ataupun dia punya end result. Sebenarnya dalam berat tu dia adalah satu benda yang subjektif. Kita tak tahu dalam berat tu ada otot ke, ada muscle ke, ada tulang ke. Okay, so sebab itulah kita akan memilih InBody ni supaya dia boleh tunjukkan result untuk lemak dan juga result untuk muscle. Okay, kejap. Okay, lepas tu kita tengok kat sini pula. Kalau kita tengok next. Okay, ini adalah dia punya situasi lah. Kita tengok dia ada beberapa situasi. So dekat sini kita pecahkan kepada huruf C, I dan juga D. Okay, dia punya shape tu. Kalau anda semua tengok result sheet masing-masing. Okay, so kalau kat tengok kat muscle fat analysis tu, dia ada pelbagai bentuk. Kita tak cakap bentuk yang orang kata I ni bagus. Okay, sebab dia ada juga situasi yang I ni tak bagus. Okay, nanti kita tengok apa contoh-contoh situasi dia. So saya akan pergi kepada contoh situasi yang pertama dululah. Okay, so kita tengok I ni stand for ideal. Okay, Slide tak berubah lah. Kejap Alright. Kejap, saya check balik. Okay, saya try share balik semula lah. Okay tak? Boleh? Okay, alright. So kita ada C, I dan D. Okay, so untuk C shape ni kita panggil dia lebih kepada cautious lah, cautious, berjaga-jaga. Dan D ni lebih kepada develop. Okay, so which is dekat sini dia more muscle, lebih muscle daripada otot kita. So basically D ni untuk yang going for professional athlete lah ataupun athlete, dan juga lebih kepada kalau healthy ni I pun healthy juga. Okay, so tapi D ni lebih kepada develop sebab muscle dia over fat. Okay, berlebihan daripada fat. Okay, so kita tengok C ni adalah untuk cautious. Okay, shape dia C. Okay, so bagusnya C ni yang tak bagusnya C ni dia lebih kepada kebanyakan ada benda yang masalah lah, benda yang tak balance pada badan kita. Okay, itu kita panggil C shape.
Okay, so kat sini ada 3 jenis badan yang orang kata akan duduk dalam kategori C-shape lah. Okay, so kalau kita tengok kat sini, case yang pertama. Okay, kalau kita tengok berat badan dia tu normal, masih lagi dalam normal. Tapi kita tengok SMM tu stand for skeleton muscle mass. Okay, maksudnya otot dia tu under. Okay, tak cukup. Okay, kalau kita tengok body fat dia pula naik kepada normal. Jadi orang ni sebenarnya kalau bila kita timbang dia atau kita tengok fizikal dia, dia seorang yang kurus, tak ada masalah apa-apa pun untuk turunkan berat badan. Tapi dia still dapat huruf C. Sebab tu saya cakap C ni tak semestinya ada berbagai jenis orang lah. Dia tak sama semua. Okay, so kita tengok situasi yang kedua pula. Ini C yang kedua. Untuk C yang kedua pula, kita tengok kat situ berat dia tu normal. Okay, berat normal. Skeletal muscle mass dia, otot dalam badan dia under punya ni lah, maksudnya otot dia tak besar, tak kuat. Tapi kita tengok pula body fat dia over. Jadi orang ni mungkin kalau kita tengok dia kurus, tapi dia mengandungi lemak yang tinggi kat dalam badan dia. So dia pun duduk dalam kategori C juga. Maksudnya cautious lah, kena berjaga-jaga. Okay, so yang ketiga ni yang normal lah kita nampak. So maksudnya dia dah memang dah tahu awal-awal C dia memang C yang orang kata overweight, ataupun yang kalau kita tengok kat situ C yang bad lah, ataupun yang tak baik. Okay, which is kalau kita tengok berat dia over, skeleton muscle mass dia normal. Kebiasaannya skeleton muscle mass ni akan tinggi. Untuk orang yang badan besar ni, otot dia memang jumlah jisim otot dia akan sama tinggi juga. Okay, sebab apa? Sebab dia carry badan dia lah, untuk dia carry badan dia dan sebagainya. Tapi kebiasaannya orang yang maksudnya bila dia makan protein dan sebagainya, bila dia carry badan dia heavy, dia develop some muscle juga. Okay, tapi kat sini yang tak baiknya adalah body fat dia. Kalau kita tengok body fat dia pun over juga. So ini adalah C yang ketiga. Okay, so tiga-tiga C ni semua perlu improve, ataupun kita panggil cautious lah. Dia kena ubah, okay, untuk dapatkan result yang lebih baik. Okay, sekarang ni kita masuk tentang body type I pula. Okay, I shape. So siapa tengok dekat result sheet tu dia bentuk I, okay, kita tak declare dia betul-betul ideal je. Okay, so kita tengok apa masalah. I pun mungkin ada masalah juga kat sini. Okay, okay, so I yang pertama. I yang pertama situasi dia, kalau kita tengok situ, berat dia underweight, skeleton muscle dia ada muscle, maksudnya adalah tak ada training. Okay, so kalau kita tengok body fat dia pun under juga. Okay, so kat sini dia adalah underweight dan juga lemak and weak. So antaranya low risk untuk penyakit-penyakit disease, tapi dia ada benda-benda yang long term malnutrition, kekurangan nutrition, badan dia tak absorb nutrition dengan baik. So ada masalah-masalah yang lain lah, seperti edema dan juga hair loss. Okay, so ini untuk masalah orang yang underweight lah. Okay, I yang pertama. I yang kedua, dia punya weight kalau kita tengok normal, skeleton muscle mass dia pula normal juga, body fat dia juga I. Yang ni kita boleh kategorikan dia sebagai standard weight dan juga healthy lah. Okay, ini baru I yang ideal lah kita panggil. Okay, so now kita tengok pada I yang ketiga. I yang ketiga pula adalah weight dia over, skeleton muscle mass dia over, dan juga body fat dia juga over juga. Okay, kat sini kita declare dia as a overweight dan juga obese. Walaupun dia I, kita tak panggil dia ideal sebab dia I di semua yang over tu. Okay, dia sama balance. So ini adalah I yang ketiga. Okay, alright, so yang the last kita ada D shape. Okay, yang saya cakap tadi yang macam athlete. Okay, so kalau kita tengok kat sini lampu hijau, so ada 3 juga kategori untuk D shape ni. So yang pertama, okay, walaupun kita cakap dia D, yang pertama kita tengok mungkin dia D dalam keadaan begini. Berat dia underweight, skeleton muscle mass dia normal, okay, body fat dia under. Okay, so kat sini kita kategorikan dia dalam underweight and juga strong, because dia ada muscle tapi dia berat dia tak cukup. Okay, so kita tengoklah kat situ, dia tulis kat situ, alright, cautious must be taken to maintain the essential amount to body fat. Okay, sebab untuk dia punya fungsi-fungsi dalam badan untuk promote absorption of fat soluble vitamin, okay, untuk kuatkan kita punya sel membrane, dan juga untuk long term care, immune badan dia semua dan sebagainya lah. So dia perlukan actually lemak yang sihat tu, dia perlu duduk sampai graf tu pergi ke normal. Okay, kalau dia stay on under, dia still ada risiko-risiko benda yang kita tak nak berlaku lah pada badan kita. Okay, so nombor D yang nombor 2.
Jadi yang nombor 2 adalah standard weight and juga strong type. Kalau kita tengok weight dia normal, skeletal muscle mass dia over, dan juga body fat dia dalam keadaan under. Okey, yang ini kalau boleh, yang inilah yang kita nak sebenarnya, biar body fat tu rendah tapi muscle dia tinggi. Okey, alright. So kalau kita tengok yang ini, yang ketiga pula adalah berat badan dia, weight dia over. Okey, skeletal muscle dia pun over. Okey, body fat dia normal. So basically ni adalah kategori orang yang overweight and juga strong type. Okay, so yang ni biasa berlaku pada atlet-atlet. Okay, which is kalau kita tengok kat sana body fat dia rendah tapi weight dan juga skeletal muscle dia over. Sebab tu kita tak boleh nak tengok BMI sangat. Sebabnya ada orang mungkin dia kelebihan BMI, macam kita tengok weight dia over, okay, tapi dia tinggi dengan muscle mass, okay, dia rendah dengan body fat. So ini yang kita nak generate orang yang ada muscle mass tapi dia ada rendah body fat. Kalau kita tengok dalam keadaan sport science sekarang ni, kita nak develop all the athletes ada muscle tu. Okay, so kita tak nak dia rendah muscle sebab kita dah nampak dia punya benda-benda yang apa orang kata, yang ada dia punya kelemahan dekat situ lah bila dia tak cukup muscle. Okay, so kita nak develop mereka ni ada muscle, jadi that's why dia akan buat untuk analisis muscle and fat ni lah. Okay, so untuk body composition history pula, ini adalah kalau dekat InBody ni yang bagusnya kita boleh tengok trend dia lah. So dekat history ni biasanya kita nak tengok 3 benda ni. Sama ada dia berat badan dia turun disebabkan apa, kalau berat badan dia naik disebabkan apa. Adakah disebabkan graf muscle mass dia naik, mungkin berat dia naik tapi muscle mass dia naik, body fat dia turun. Okay, so kat sini graf ni dia boleh tunjuk lah supaya kita nampak trending dia tu. Okay, sama ada kadang-kadang dia makin menurun weight tapi rupanya muscle mass dia pun makin menurun, body fat pula makin menaik. Jadi kita boleh nampak ada benda yang orang kata tak kena dengan program dia, mungkin daripada segi nutrition program dia. Okay, so kita boleh nampak trend tu, kita boleh nampak graf tu, jadi kita boleh fix lah benda tu. Okay, okay, itu berkaitan dengan muscle fat analysis. So far semua boleh faham Okay. Okay, so saya nak masuk chapter number 3 pula. Kita panggil dia obesity diagnosis. Okay, so yang ni kita nak tengok pula kalau dia ni memang kategori orang yang overweight, tapi kita nak lebih mendalam, kita nak tahulah tentang dia punya obesity diagnosis ni. Okay, kita nak tahu BMI dia, kita nak tahu percent body fat dia. Okay, alright, so kat sini kita biasa nampak lah, kat sini dia ada 2 je parameters. Okay, so about obesity diagnosis, yang pertama tu untuk kita tahu dia punya BMI. Okay, so BMI ni more individual appearance and does not really check on body fat lah. So dia just nak tahu je BMI berapa. Adakah sebab BMI ni pun ada mengikut negara, ada berlainan-berlainan dia punya range dia lah. So far yang kalau kat sini kita tengok BMI yang kita biasa gunakan, mungkin yang baru ni ada di WHO keluarkan lah untuk Asia, BMI yang untuk over ni lain. Tapi kita ikut, masih lagi ikut sebab produk ni daripada Korea dan dia ikut guideline daripada US. Jadi kat sini kalau berlebihan daripada 25 BMI, kita panggil dia over lah. Alright, so 25 ke bawah adalah normal, 18 ke bawah adalah under. Okay, so ini just untuk guideline BMI saja. Yang kedua tu yang kita nak tengok, PBF stand for percent body fat. Okay, kalau tadi kalau kita tengok yang belah atas tadi tu, dia explain dalam bentuk kilogram. Tapi yang obesity analysis ni pula dia explain dalam bentuk peratusan. Okay, so peratusan ni biasalah kita tengok gambar, orang tengok kalau overweight tu berapa peratus, obesity class level 1 berapa peratus, yang class level 2 berapa peratus. Jadi kat sini untuk ideal body fat untuk daripada WHO, World Health Organization, untuk lelaki perlu dapat 10 hingga 20%, di mana perempuan pula 18 hingga 28%. Okey, kalau tak dia tengok bawah tu dia duduk dalam, kalau overweight ataupun obese dia tengok dia duduk dalam kategori berapa. Kalau overweight 25 hingga 30. Okey, so kalau obese pula, overweight ni selalunya kadang yang duduk dalam ni tak semestinya dia memang overweight, kadang-kadang dia over muscle. Okay, tapi kalau dah obese, kelas 1, kelas 2, kelas 3 memang berlebihan lah, kita panggil berat dan juga lemak badan dia. Okay, which is 30 ke atas. Jadi kita pun biasa buat program, kita buat program pun kita akan bezakan 30 ke bawah ataupun 30 ke atas. So 30 ke atas ni kita dah tahulah dia
memang mungkinlah dia memang kategori dalam kategori obese. Kalau 30 ke bawah ni mungkin di dalam tu ada orang yang fit juga. Okay, tak semestinya orang yang overweight. Jadi kita tak boleh buat program 24 ke atas lah, kita kena buat program 30 ke bawah. Sebab ada golongan yang overweight ni tapi dia fit. Okay, sebab dia ada banyak muscle dalam tu. Tapi kalau obese ke atas, ini memang kita tahu dia duduk dalam beginners level lah. Okay, alright. So seterusnya kalau kita tengok kat sini, okay, ini yang seperti yang kita tadi lah. Okay, so BMI tu kalau ada atas tu ada range, ada under, ada normal dan juga ada over. So kalau normal tu which is bagus lah. Okay, so kalau kita tengok ni dia nak tunjukkan lah kalau macam situasi yang kedua tu, walaupun BMI dia, kita tengok kat situ BMI dia, kalau kita tengok situasi yang ketiga tu BMI dia normal. Okay, so bawah tu body fat dia tu normal juga. Maksud saya yang nombor 1 tu BMI dia normal, okay, tapi body fat dia tinggi. Okay, yang ni yang kita tak nak, sebab ramai orang kadang dia tak tahu lemak dalam badan dia tu ada. Okay, walaupun BMI dia tu lepas ataupun lulus lah 19. Okay, yang nombor 2 tu pula cerita dia BMI dia slightly over. Okay, slightly lah dekat 25, tapi body fat dia tu tinggi. Okay, jadi yang ni pun dia punya masalah adalah dia punya body fat lah tinggi. Alright, yang ketiga tu pun case dia body fat dia, body mass BMI dia tinggi tapi body fat dia rendah. Okay, yang kat sini maksudnya walaupun dia tinggi BMI dia, tapi sebenarnya result dia tu bagus sebab body fat dia rendah. Right, bawah ni dia hijau tu dia tulis lah overweight tu disebabkan otot dia besar je, bukan sebabkan dia ada masalah overweight lah ataupun dia ada masalah lemak tinggi. Okay, so seterusnya kita akan masuk ke chapter number 4. Okay, kat sini kita tengoklah, ini pula kita nak kaji, okay, segmen lean ataupun dalam bahasa lainnya lean ataupun muscle. Okay, and juga kita nak tengok daripada segi segmen fat analysis pula, di mana kedudukan lemak-lemak kita lah. Right, so kalau tengok yang warna kuning ni yang graf warna kuning tu, kita dah masuk bawah obesity analysis tadi. Okay, so saya akan explain setiap satu segmen. Okay, segmen yang pertama adalah segmen lean lah ataupun segmen muscle kita. Okay, so lean mass ni ataupun lean muscle ni dia terdiri daripada tiga jenis otot ni lah, which is skeletal muscle mass, cardiac muscle dan juga smooth muscle. Tiga jenis muscle ni dikira sebagai lean lah. Okay, kita panggil dalam lean mass tu. Okay, muscle mass. Okay, dan juga kat sini kalau kita tengok dia boleh bagi tahu lah otot mana yang tak balance, contoh kanan kuat sebelah ke. Kalau dia letak situ normal tu maksudnya normal lah, tak ada masalah. Kalau under, contoh macam kajian gambar ni, kalau dia kata under tu maksudnya kaki kita tu kurang training ataupun muscle tu jadi rendah. Okay, so kalau kita tengok kat bawah ni pula, kalau bahagian ideal range dia untuk tangan dekat tangan kiri dan kanan, perempuan kena dapat 80 hingga 120%. Okay, kalau untuk lelaki pula 85 hingga 115%. Itu adalah yang ideal punya range. Okay, daripada segi kaki pula dan juga di bahagian trunk, okay, adalah 90 hingga 110%. Okay, itu adalah ideal range lah. Okay, trunk tu dekat bahagian dan kita punya pinggang ataupun perut lah. Okay, kat situ Alright, so kita tengok pula bahagian yang segmen fat pula. Okay, segmen fat kat sini, okay, kita nak tengoklah lemak kita ni distribute sama rata ataupun mungkin ada bahagian atas je ke, banyak bawah je ke, ataupun bahagian perut saja. Okay, so kat sini ideal range untuk lemak adalah 80 hingga 160%. Okay, so kalau tengok tu boleh nampak lah kalau banyak lemak tu dekat belah mana. Okay, so untuk lemak pula dia dikira di dua jenis lemak lah kat dalam ni. Satu tu dia dikira daripada peratusan ni dia termasuk visceral fat dan juga dia masuk sekali dengan subconscious fat tu adalah lemak body lah, badan body spot pula body fat. Alright, so kat bawah ni ada satu kurungan. Okay, yang ni pun saya suka untuk explain sebab ramai orang dia mencari senaman yang mana boleh mengecilkan di satu-satu spot. Okay, so kat sini kita nampak
studies mengatakan yang mana anda tidak boleh ada spot, anda tak boleh spot target body fat with exercise. Dia ada senaman yang ada spot target untuk bahagian-bahagian sebahagian lemak lah. Okay, so dia memang overall. Kalau you burn, sebab lemak ni dia macam sel lah kan, sel dalam sel lemak. Jadinya bila dia shrink ataupun bila kita buat defisit kalori dan sebagainya, dia akan shrink. So bahagian mana yang ada sel lemak yang besar ataupun sel lemak yang membiak kat situ, jadi dia akan shrink dekat kawasan tu. Jadi memang tak ada exercise yang boleh spot target lemak kita untuk kecilkan perut. Semua orang buat sit up je, tak boleh. Okay, tapi kalau bila dah kurus, nak cantikkan perut, nak letak muscle lagi dekat perut tu, then kita ada specific muscle target exercise. Okay, seperti bicep, itu kita panggil nak develop muscle kat situ, bukan nak kecilkan lemak dekat situ. Okay, so nak kecilkan lemak, tak ada cara-cara, tak ada senaman-senaman untuk kecilkan lemak. Okay, melainkan you buat calorie deficit. Okay, you makan kurang, dekat situlah lemak-lemak you akan shrink, sebab dia dah ambil lemak-lemak tu jadikan energy. Okay, so daripada you gunakan energy tu, you akan shrinkkan dia punya fat cell tu lah. Okay, itu sahaja cara dia. Lepas tu you nak put on muscle dekat bahagian-bahagian spot, then you boleh buat specific targeted exercise lah untuk you letakkan otot dekat situ pula. Okay, so far clear Okay, so next is segment masih lagi dalam segment lean analysis. Okay, now kita nak tengok body balance pula. Okay, body balance ni digunakan biasa kadang-kadang fisio dia nak tengok lah benda ni. So bila ada orang patah kaki kanan ke, masuk besi kaki kiri ke, so dia nak tengok improvement. Jadi dia akan menggunakan segmen lean ni untuk nampak dia punya body balance. Okay, so kalau kita tengok ada peratusan dekat situ. So kalau 6 hingga 10% slightly different, dia slightly imbalance lah. Okay, so kalau lebih daripada 10% kat situ, dia severely imbalance. Okay, alright, so maksudnya teruk lah kalau lebih daripada 10%. Kalau 6 hingga 10 tu, okey lah, dia tengah. Okay, slight imbalance. Okay, kalau kat bahagian bawah pula, 3 hingga 5 difference. Okay, slight imbalance. Kalau lebih daripada 5, severe. Okay, so banyak lah. Okay, so kenapa benda ni penting untuk kita track imbalance for prevention any risk of fallen ataupun broken bones easily. Okay, so maksudnya kalau contoh ada orang yang jenis, sebab pernah tak tengok orang bila lari tu, kadang bila lari tu dia boleh terlanggar kaki sebelah dia. So benda-benda macam tu adalah disebabkan dia punya muscle imbalance, dia tak kuat, tak sama kuat. Okay, and then imbalance of SMM, skeletal muscle mass, effect of body endurance and juga stability. So bila you lari dalam endurance 10km, 15km, kalau you tak fix benda ni, dia mungkin menjadi satu risiko yang besar untuk kecederaan pada otot ataupun pada joints you. Okay, so body balance ni is very important untuk kalau especially you buat sports lah, endurance ke, especially lari, gunakan satu muscle saja. Contoh you selalu buat sekarang ni isu kan jumping rope, bagus ke tak bagus. Tapi first kali you kena tahu dulu badan you balance ke tak balance. Kalau tak balance, mungkin you akan guna muscle yang salah ataupun muscle, sebab kita guna, mungkin senaman you gunakan muscle tak banyak, just guna one single muscle dan sebagainya. So bila you kerap buat benda yang sama dengan keadaan muscle yang tak balance tu lagi, dia akan jadi lagi teruk lah. Okay, even jadi worse. Okay, so you kena fix you punya muscle, bagi balance dulu, then mudah untuk you lakukan apa-apa jenis sport. Okay, alright, chapter number 5, additional data. Okay, data-data. Cik Firdaus, nak tanya boleh ke? Silakan. Yang 6.1% tadi tu, balance tu daripada kiri dengan kanan Jadi betul. Betul. Maksudnya kita akan minus left to right ke right to left lah, so we get the 6.1 tu lah. Ya betul. Okay, thank you. Welcome. Okay, so untuk additional data, data-data tambahan. Okay, so kita tengok kat sini, yang bawah kepada score tu lah, bawah yang score. Okay, so saya nak explain jugalah untuk score ni, dalam InBody ni kita panggil score ni sebagai satu benda yang macam overall result daripada lemak, daripada muscle. Okay, so daripada you punya apa tu, kalau kita tengok weight you. Okay, so kalau you kadang turun weight tapi body fat you naik, score ni takkan naik.
okay, dia akan effect lah. So kalau you naikkan masa, you turunkan body fat, dan berat you turun, dan skor tu akan naik lagi tinggi. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kalau itu yang daripada segi skor lah. Okay, lepas tu yang kat bawah ni pula weight control. Kat sini apa yang dia recommend ataupun dia advise lah. Okay, so dia advise kalau dia letak tambah kat situ, you perlu gain. Okay, you perlu naikkan benda tu. Kalau katakan weight control, dia suruh naik 17 macam ni, dia suruh naikkan 17 kilo lah. Okay, and then dia suruh tambah. Kalau lemak tu dia suruh tambah, dia tambah lagi 2.7 kilo. Kalau dia suruh muscle, dia kena ni. Ni basically kita tengok case ni, case orang yang kita nak tolong dia untuk up dia punya weight lah, sebab dia mungkin underweight. Okay, so kat sini kita tengok ini adalah data-data tambahan ataupun recommendation untuk dapatkan result yang lebih baik lah. So kat sini skor dia 62. Kalau kita orang yang muscular ataupun orang yang macam atlet dan sebagainya, dia akan naik kepada huruf A lah, ataupun 80% ke atas, 80% dan ke atas. Right? Ini recommendation. Okay, so data yang kedua pula, dekat sini kita ada visceral fat. Untuk visceral fat ni adalah lemak yang bahagian dalam organ. Okay, so kat sini yang paling bagus adalah 10 ke bawah. Okay, so kalau tengok level 1 hingga 10 adalah normal range. Okay, so 1 hingga 5 adalah good range, tapi lebih daripada 10 adalah yang tinggi lah. So kalau kita tengok ni, gambar ni, subconscious fat ni adalah lemak pada badan ataupun di bawah kulit. Okay, lemak yang kat visceral ni basically adalah lemak-lemak yang dalam organ kita lah, dekat jantung kita, okay, dekat usus kita, perut kita dan sebagainya. Alright, so itu adalah visceral fat. Lemak visceral fat ni lah yang orang kata lemak yang bahaya juga, sebab dia berisiko untuk datang penyakit-penyakit kronik lah, chronic disease. Okay, so yang sini visceral fat ni kita perlu reduce sampai bawah 10. Alright. Okay, so data yang seterusnya adalah WHP, waist hip ratio. Okay, so kat sini dia just nak tunjuk, data ni nak tunjukkan yang kita ni body shape more likely macam mana, yang apple shape ataupun bentuk pear shape. Okay, so apple shape ni normally orang yang ada masalah dia perut buncit ataupun dia slightly daripada upper body sampai ke hampir ke lower body tu dia sama besar. Okay, tapi kalau untuk pear shape ni pula, bahagian atas dia kecil, bahagian bawah dia besar. Okay, so kat sini kita boleh nampak daripada record tu, kalau basically kalau waist hip ratio dia tinggi. Okay, so kita boleh nampak lah kita ni orang ni adalah dalam bentuk apple shape ataupun pear shape. Okay, so kalau apple shape ni basically lah, kalau kita tengok apple shape ni, dia lebih berisiko sebab dia bahagian waist dekat bahagian pinggang kita ni, bila besar untuk perut dia buncit tu, dia lebih berisiko untuk masalah penyakit-penyakit yang orang kata ada masalah health risk lah, ataupun masalah kesihatan seperti jantung, kencing manis dan juga darah tinggi. Tapi kalau untuk pear shape ni, dia lebih kepada orang kata lebih kepada lemak berlebihan saja. Okey, tapi yang bahagian perut ni yang kita nak elakkan ni, sebab kalau bahagian perut ni kalau lemak dia tinggi, so dia lebih kepada risiko kalau kita tengok develop abdominal obesity. Okey, so itu je nak bagi tahu je lah. Kalau dia lebih daripada 0.9 maksudnya basic ratio dia agak tinggi Alright, so normal range adalah 0.8 hingga 0.9 saja. Okay, kalau rendah sangat pun tak elok juga. Okay, dia should be 0.8 hingga 0.9 lah untuk waist hip ratio. Okay, so data yang seterusnya adalah kita tengok kat sini, dia advise, dia bagi tahu kita berapa kita punya basal metabolic rate, iaitu BMR. Okay, so ini untuk lebih kepada kalau yang dapat kita punya sheet ni, kalau contoh nutritionist ke, dia nak tengok benda ni lah. Okay, berapa kita punya BMR, berapa kita punya kita nak recommend dia berapa intake per day lah. Okay, so kat sini kalau BMR ni adalah satu angka yang mana badan kita ni, kalau dia nak memerlukan tenaga setiap hari, badan kita ni perlukan sebanyak tenaga dia. Untuk BMR kalau dia tuliskan situ, okay, BMR dia 1185, so maksudnya badan kita sehari ni perlukan 1185 kalori untuk dia function lah. Okay, untuk otak, untuk jantung kita, mata kita, melihat
tu adalah BMR. So kita kalau kita nak turunkan berat badan, kita tak boleh makan rendah daripada BMR ni. Okey, so kita kena tahu ini adalah keperluan harian kita. Okey, lepas tu nanti kita barulah bila dah ada BMR, barulah kita buat AMR, kita kira berapa aktif metabolic rate kita, berapa aktiviti fizikal kita. So daripada itu barulah kita buat calculation berapa kita nak makan. Okey, tapi dekat in-body test ni kita dah bagi juga kat bawah tu ada tulis recommend calorie intake per day. Yang ni dia dah siap kirakan based on 10% you punya you punya keperluan harian lah. Maksudnya kat situ dia letak you as a sedentary saja. Okey, sebab dia tengok kalau orang ni masa dia besar, okay, dia akan letak 20%. Okey, dia punya active metabolic rate kat sini dia hanya letak 10% je. Jadi kalau anda makan satu contoh kalau kajian kes jantung ni, kalau dia makan 1397 kalori, dia dah boleh lose weight dah. So dia perlu makan. So boleh je follow yang recommend calorie intake per day tu. Okay, tapi kalau nak kurangkan lagi pun tak ada masalah. You boleh pilih sebenarnya 10% ke 20% ke you punya deficit kalori. Kat sini dia bagi deficit lebih kurang 10% je, 1397. Okay, so kalau makan 1397 ni pun dah boleh lose weight dah. Okay, kalau boleh jangan elakkan untuk makan rendah daripada kita punya basal metabolic rate lah, keperluan keperluan kalori harian kita. Alright. So kat bawah ni pula adalah obesity degree. Kat sini pun boleh tengok, dia bagi tahu. So anda boleh tengok dalam range tu 90 hingga 110. So kalau obesity degree tinggi, maksudnya dia kelebihan lah. Okay, so normal percentage range adalah 90 hingga 110. Okay, so far itu sahaja daripada saya. So ada tak apa-apa soalan yang nak bertanyakan tentang anda punya result masing-masing? Okay, ada apa-apa soalan? Okay, obesity degree ni tak ada dalam report ya. Mungkin sebab additional data ni, additional data macam untuk mesin kita, ada yang kita tak masukkan. Okay, sebab kita nak prepare untuk, sebab data tu tak boleh masuk banyak sangat. Kita kena sebab untuk wellness punya kita ada mesin untuk check blood pressure. Jadinya kita keluarkan benda yang tak berapa pakai sangat ataupun tak diminta oleh ramai orang. Sebab kalau kita tengok obesity punya analisis dah cukup report dah sebelah kiri tu. Jadi sebenarnya kita orang dah spare kolom tu untuk masukkan untuk blood pressure, systolic dan juga diastolic. Sebab kita dah ada mesin untuk check BP. So nanti anda akan nampak dekat belah kanan tu untuk BP sebenarnya. Tapi hari tu kita tak buat BP test lagi sebab mesin tu belum fully sampai kat kita. So lepas ni mungkin kita boleh check BP lah, nanti data tu dia akan ni. Sebab kita boleh pilih apa additional data yang kita nak letak, data-data tambahan. Okay, so jadi daripada segi obesity tu kita dah nampak belah kiri report tu dah cukup letak lah untuk cerita pasal obesity tu. Okay, so mungkin sebelah kanan tu mungkin sama seperti slide, mungkin tak sama seperti slide. Sebab kita boleh modify yang data belah kanan tu, apa yang kita nak tunjukkan. Okay, tapi data yang paling penting tu adalah data-data yang sebelah kiri lah, segmen yang dari chapter 1 sampai chapter 4 sampai segmen ke bawah. Itu yang paling penting lah untuk kita tahu. Okay, so daripada anda punya masing-masing punya result sheet, ada tak apa-apa yang SMI ukuran untuk skeleton muscle index. Okay, itu pun adalah data tambahan. Okay, dekat bawah tu ada QR code. So QR code tu boleh je scan QR code tu untuk dapatkan detail tentang apa yang kita nak tahu lah. Jadi daripada QR code tu kita dah letak lah. Itu stand for skeleton muscle index lah, mana dia additional data je. Okay, sama juga macam saya cakap tadi, untuk apa tu kita punya masa yang diperlukan, okay, adalah yang sebelah kiri tu data yang asas lah. So skeleton muscle index ni dia macam kalau dia nak dalam dia punya calculation tu untuk dapatkan sama macam lebih kurang BMI, tapi dalam bentuk otot punya GC. Okay, GC otot punya index lah. Dia lebih kurang macam BMI, tapi BMI ni untuk
badan, weight. Tapi SMI ni lebih kepada untuk masa. Tapi data tu jarang pun orang minta berapa SMI kita. Biasa orang akan tanya berapa you punya masa lah. Okay, jika berat dan skeleton muscle mass dah normal tapi body fat lebih sikit, apa nak buat untuk turunkan body fat? Okay, right, good question daripada Cik Anani. Okay, so untuk kita turunkan kita punya body fat, basically apa yang kita perlu buat adalah banyak faktor. Okay, salah satu antara punca kita turun body fat adalah okay, kita stress, okay, tidur yang tak cukup. Okay, so tidur yang tak cukup, kita kena tengoklah daripada segitu. Yang pertama sekali apa yang kita kena tengok adalah pemakanan kita. Kita kena makan, orang kata kena kurangkan makanan-makanan yang kalori tinggi lah, seperti biasa minyak, benda-benda yang daripada gula, sugar intake, okay, minuman gula dan juga makanan-makanan gula seperti kek-kek, okay, so benda-benda yang daripada roti, semua roti putih dan sebagainya, benda-benda kuih-kuih tu kita kena kawal. Itu adalah makanan-makanan yang kita panggil gula dia tinggi lah. Jadi benda ni dia membuatkan kita punya badan tu, storage lemak tu makin membiak. Okay, kalau kita tahu sel-sel lemak ni warna kuning tu kan, bila kita makan banyak karbohidrat, dia akan simpan, dia akan store. Okay, makanan kalau kita banyak makan karbo, dia tak akan buang benda tu. Bagi dia, kalau otak kita akan fikir macam, oh ini energy nanti aku nak pakai. Tapi tak kisahlah pakai ke tak pakai pun, dia akan ambil, dia akan simpan, dia ambil, dia simpan. Okay, dia tak akan buang benda tu. Jadinya itulah kalau kita nak kurangkan lemak ni, kita kena kurangkan pengambilan karbohidrat ni. Sebab karbohidrat ni badan memang kita sangat simpan. Okay, so especially kalau orang yang jadi badan dia kuat lah, absorb lemak ni simpan kan. Okay, so macam mana nak kurangkan body fat, minum air banyak, okay, senam dan juga yang paling penting pun jaga makan lah, ikut pada kalori yang dicadangkan. Okay, so kalau SMM dan juga berat normal, okay, alright. So perlu jaga makan jugalah. Tak kisah walaupun berat badan kita ideal, tapi kalau kita nak kurangkan body fat, kita kena pantau kita punya kalori makan harian. Okay, so sekiranya BMR kurang dari recommended rate, okay, apa yang perlu dilakukan? Okay, BMR kurang daripada recommended, boleh ni lagi tak terangkan lebih tentang BMR kurang dari recommended rate. Okay, BMR maksudnya nak increase BMR ke apa? Sebab Saya tanya dekat mic lagi sebenarnya. Dengar tak? okay, boleh dengar? Contohlah saya bagi sini, BMR saya 1.321 kilocalories. Okay, tapi yang recommended dia dalam bracket tu 1403 till 1632. So meaning that this is below, kan, below the recommended yang standard, bukan standard sebenarnya, yang ikut body kita kan. Jadi dekat sini BMR tadi berapa? 1321. 1321. Okay, lepas tu kalau dalam kita panggil bracket tu recommended, 1403. okay, right. Okay, until 1632. Jadi Okay, apa yang recommended maksudnya sebab kat situ kalau recommended tu maksudnya apa yang dah terus dicadangkan lah. Dia maksudnya BMR tu keperluan badan 1,300. Jadi dia panggil active metabolic rate tu yang untuk kita kena makan untuk dah didefisitkan dia jadi 140. jadi adakah maksudnya saya kena tambah makan kat situ? Tak, maksudnya anda kena awak kena makan 1410. Jangan makan bawah daripada 1,300. Kena makan 1410 lah. Cuma tak boleh makan. Okey, katakan kalau bila otot kita meningkat dalam badan kita, jadi kalau kita tengok itu nanti BMR kita pun akan meningkat juga. Jadi kita mungkin boleh makan lebih sedikit. Dia biasa kalau kita katakan bila metabolic rate kita ni atau metabolism badan kita meningkat, maksudnya kita naik otot. Bila naik otot tu nanti kita punya BMR pun akan naik tinggi sikit, dan dia punya AMR ni ataupun active metabolic rate yang dicadangkan pun dia akan naik tinggi sikit. Jadi kita boleh makan banyak sikit lah, tapi dia buat ni based on kita punya masa. Jadi sebab sekarang ni masa ni saya boleh nampak mungkin kalau tengok masa anda normal, duduk kat normal.
tengok dekat SMM kan. Betul. Kalau ikutkan masa dekat dia punya kan dekat situ ada indikator normal, ada over, ada under. Yang dekat kilo tu. Kalau ikut dia punya ni, dia duduk dekat, saya buka sheet tu. Dia duduk dekat muscle fat analysis. SFM ya. Dekat SFM. Betul. Normal. Normal kan. Sebab kalau dia over, dia akan naik tinggi lagi untuk AMR ni. So dia macam nampak kat sini, dia nampak orang ni dia slightly aktif tapi bukan terlalu aktif sangat. Sebab dia boleh tengok daripada segi persen muscle fat tu lah, muscle mass. So kalau makan, boleh makan 1400, boleh lose weight lagi. Tapi kena jaga dari segi fat lah, maksudnya tu ya. Maksudnya boleh increase uptake, food intake, terus maksudnya boleh tambah. Tapi dari segi fat lah yang control. Sebenarnya kalau kita ikutkan, as long dia makan 1400 kalori, okay, dia makan 1400 kalori ni dah memang orang kata dia akan tak berat badan tu. Dia sebab kadang kita tak boleh compare, kita cakap macam ada sebarang orang dia buat diet lah, apa jenis diet pun, asalkan dia makan 1400 kalori, dia still lose weight. Kira dia makan tu karbo ke, dia makan protein ke, dia makan fat ke. Tapi sebenarnya dalam semua makros ni, tiga makros ni, okay, so kalau kita makan banyak protein, dia ada faedah yang lain, maksudnya manfaat yang lain kan. Contoh kalau kita makan banyak makanan protein, badan kita ni nak digest ataupun nak hadam protein tu, dia memerlukan kalori. Jadi kat situ kita dapat extra kalori burn kalau kita makan makanan yang tinggi protein. Okay, so kalau karbo pula, okay, kalau kita ambil berlebihan karbo, benda ni bagus untuk orang yang atlet macam atlet kita. Kalau kita memang kerja workshop, contoh kita kerja kat workshop tapi kita banyak makan makanan yang protein, okay, kita jadi macam kurang bertenaga sikit. Jadi kalau orang workshop ni dia kena tinggikan, orang yang kerja kuat ni dia kena tinggikan dia punya carbohydrate intake. Jadi kita nampak tak, kalori ni semua dia can be subjektif. You makanlah apa, fat ke, you makan banyak protein ke, tapi bila you nak kurangkan berat badan, at the end dia akan tengok how much kalori you eat per day. Itu dia punya last dia. Tapi hello, Alif, sorry. Okay, yang pasal design mocek tu kan. Sekejap, saya perbetul sikit. Nanti kamu sebabnya dah macam mana? Kalau you makan banyak benda-benda karbo, sebab dia ada dua design ni, kau bagi kat saya kan. Bos pasal kan. Kalau macam contoh ada orang buat keto diet, okey, dia ambil tak ada, sebenarnya semua dah duit. Cuma saya tak letak duit je lah. Cuma kita nak letak pemenang je. Ini saiz apa kamu buat ni? Dia boleh buat kita rasa lebih puas waktu makan, tapi dia kena korbankan lah. Saya apa? Saya nampak macam contoh makros dia ambil fat dalam 60% per day, daily mocek. Daily kalori intake. Terlebih kan? Dia ambil protein dalam lebih kurang 20% dan juga 20% lagi dia ambil daripada karbo. So dia punya kepuasan makan tu best sebab dia jenis orang yang suka makan benda yang cuma warna kuning ni saya tak boleh pakai kena pakai warna hitam je sebab takut sensitif nanti. Cuma saya nak tukar warna kuning ni tak boleh So 1 gram lemak. Saya edit balik, nanti saya bagi kamu balik ni. Dia punya okey. Di end dia lah penghujung dia. Tapi macam mana you patutlah. Okey. Okey, yang bawah semua tu kamu buang je lah. So kamu letaklah something kat bawah tu. Ifit ke health fit ke apa semua tu. Lepas tu yang tarikh atas tu kamu letak tarikh program daripada September sampai November tu. Okey, lepas tu stamp duty semua tu padam lah, tak payahlah. Duty stamp paid tu tak payah. Lepas tu yang Universiti Pendidikan Sutradara yang melintang tu kamu huruf besarkan dia semua food. Okey, lepas tu nanti saya akan bagi nama pemenang nanti. Nama pemenang lah. Okey, sebab kita dah tahu kan satu warna hitam balik, warna hitam je. Gram 4 kalori. Warna hitam semua. Yang warna kuning ni tukar warna hitam. Sama juga dengan atas tu. Yang lain semua okey dah. You makan fat ke, you makan karbo ke, you makan protein ke, you still convert hitam kuning. Buat macam sijil lah. Konsep sijil lah. Okay, so apps yang nak recommend untuk kalori banyak, itu je lah. Nanti saya bagi nama data lah. Saya bagi nama malam petang ni ataupun malam ni. Tapi besok kamu kena siap sebab saya nak pergi print kan. Okay, thank you. Pada dietitian ataupun nutritionist daripada
mesti nanti diorang ada tu database atau calorieking.com. Situ di mana anda boleh tengok jumlah kalori per makanan tu lah. Okay, so by the end macam saya cakap tadi, you still have to see dia punya berapa kalori you makan sehari untuk you tentukan berapa badan you punya body deficit lah. Tak boleh lari mana. So tak kisahlah you nak makan fat banyak ke, 60% you fat ke, karbo ni. Sebab dia orang dia rasa puas makan karbo tu, tapi dia still boleh restrict lah, dia boleh jaga makanan. Contoh dia kata macam hari ni nak makan cake je, tapi kalau you tak ada masukkan balance nutrition, maksudnya you tak seimbangkan protein, lemak tu, dia ada benda. Hello, apa panggil aku nak tanya hang pasal banner boleh dapat banting besok? Mau check satu lagi kan. Kalau aku bagi design kat pagi esok, sempat dapat petang. Mau check. Aku buat siap design, tapi yang print yang tampal dekat atas board tu sekali lah. Untuk orang yang boleh? Tak aktif sangat. Ada 17 mau check kan. Boleh ambil 20%, 30% pun dah okey. Itulah hang selalu standard saya apa. Aku suruh budak aku buat siap design. Protein atau fat. Okey, untuk recover masa tak naklah besar sangat saiz. Kurangkan pengambilan A3 boleh? Okey bagus. Kalau A3 kalau dia kurangkan, kalau A3 berapa harga? Keping? Dia tak perform nanti. Okey. So kita kena main-main kat situ lah. Okey. Boleh. Okey boleh. Okey. Tapi okey tak boleh menjawab PO lah. Kemudian lah. Nanti aku pergi sebuah harga balik, hang buat balik lah sebuah harga tu. Nah. Okey baca. Ada apa-apa nak tanya? Boleh lah, saya boleh jawab sikit pasal nutrition sebab saya memang ada terlibat dalam makanan sukan. Okey, basically kalau makanan sukan boleh lah nak advice, tapi untuk general tu kita nampak memang kalori deficit lah untuk kita nak turunkan berat badan dan sebagainya. Biasa boleh amalkan paling senang separuh lah untuk yang nak lose weight. Orang yang biasa normal, maksudnya bukan atlet, dia amalkan portion separuh yang paling mudah untuk kita nampak lah sebagai balance. So maksudnya suku tu ambil portion karbohidrat. Okay, so suku lagi tu kita ambil daripada suku protein. Okay, protein tak terlalu banyak dan tak terlalu sikit, dan juga separuh lagi tu kita letak buah-buahan dan juga sayur-sayuran lah. Okay, fiber kan, yang ni paling senang untuk kita nak lose weight. Kita amalkan separuh je. Cikgu tahu ada soalan dekat tracing penggunaan app nak kira kalori tak? Yes. Yang saya cakap tadi, kita ada My Nutri Sehat tu, saya tak ingat yang untuk bahasa Melayu. Lepas tu kita ada calorieking.com, kita ada MyFitnessPal, saya tulis MyFitnessPal, healthy okay, and then kita ada calorieking.com. My Nutri ni daripada KKM, tapi kena Google. Okay. Okey, kalau amalkan suku-suku separuh tu mudah je. Kita ambil suku-suku separuh, kita ambil 3 kali sehari, pagi, tengah hari dan juga waktu malam. Okey, suku-suku separuh tu. Lepas tu kita boleh ambil 1 hingga 2 kali snacking sihat. Okey, snacking ni tak susah. Kita paling mudah kita akan ambil satu jenis buah-buahan lah. Okey, mudah je. Snacking satu buah, satu biji buah. Okay, so contoh kalau snacking pagi tu kita ambil apple, snacking petang kita ambil buah orange. Boleh je macam tu. Lepas tu ambil lah 7 biji almond ke untuk top up lagi. Buat macam tu pun dah, kita boleh anggarkan you makan tu memang rendah daripada 1500 kalori lah untuk 3 kali makan. Dan juga ni, makan suku-suku separuh. Suku-suku separuh ni biasanya kita boleh anggaran dia punya makan tu dalam 500 ke 600 kalori lah, no more than that lah. Okay, kalau you boleh amalkan portion tu. So makan 3 kali suku-suku separuh dan juga satu jenis buah-buahan, boleh ambil 2 kali sehari. Waktu pagi pukul 10 hingga pukul 11 buat snacking, dan juga petang 3 hingga okay, tak apa. Besok sama besok. Okay,
ikut tu je memang dah boleh turunkan berat badan lah. InsyaAllah tak lebih daripada 1005 lah. Ataupun anda boleh terus pergi je, tak payah guna apps untuk recommend. You pergi tengok. Biasa you try 1200 contoh kalori meal plan ataupun contoh meal plan 1200. Okay, ada banyak contoh kat situ. Ikut je apa meal plan dia. Sebab nak kira-kira kalori ni macam saya agak stress sikit lah. Okay, saya agak stress sikit. Okay, sebab nak kira apa nak makan kejap lagi. Tapi saya dah plan, saya dah letak dekat otak saya. Kamu letak bawah tangga tu ya. Tu sekali. Bawah tangga tu. Tak, tu letak dulu. Bawah tangga. Lebih mudah lah untuk saya daripada saya kira apa yang saya makan. Dekat tu Lepas tu kan nanti boleh Novi kan. Ambil so, papak tu tak bawah tangga ni. Bawah tangga ni tengah ni. Pagi saya kena makan portion macam mana, tengah hari saya kena makan portion macam mana, malam saya kena makan portion macam mana. Okey, selebihnya waktu snacking macam sekarang ni dah boleh masuk waktu snacking. Okey, snacking saya tu juga saya letak as a pre-workout sebab saya workout waktu petang. Jadi kita letak buah dan juga maybe kita boleh letak satu cawan kopi ke satu cawan tea macam tu lah lebih kurang. Alright. Nah, snacking kalau tak ada buah mungkin boleh ambil biskut, tapi biskut ambil yang dalam pack kecil tu. Okey, pack kecil, satu biskut dan juga satu air teh. Okey lah untuk snacking. Tak perlu complicated sangat. Kalau tak sempat juga tak buat snacking, mungkin saya akan sebelum workout tu saya akan prepare air isotonic satu isotonic drink lah. Okey, untuk saya punya snacking dan juga sebagai pre-workout saya. Saya pun tak rajin nak key in ni kan. Okey. Kita ikut je guideline. Senang. Tak perlu stress. Cik Firdaus. Ya saya. Sebelum tu terima kasih di atas penerangan tu tadi. Cuma saya nak tanya, apa pandangan Cik Firdaus tentang ada amalan mengambil suplemen? Okey, suplemen. Workout suplemen lah, itulah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, so basically saya boleh share sikit lah sebab saya memang ada ada knowledge dan juga ada experience dalam produk suplemen. Okey, sebab saya memang belajar nutrition based on sport nutrition. Okey, so daripada suplemen ni pun kita tahu nama dia suplemen lah, maksudnya benda tambahan. Okey, so tambahan, especially kita ada banyak jenis golongan. Contohnya orang yang dah umur usia dia meningkat, contohnya dah 40 ke atas, lebih kurang macam tu. Mungkin salah satunya dia ada banyak faktor. Satunya mungkin sebab kita ni hormon ataupun kita nak nak badan dah tak sama dah macam orang 20 tahun, 30 tahun di mana badan dia generate benda-benda nutrien dalam badan ni lebih baik. Okey, hormon dia pun bagus. And then kalau bila kita dah berumur ni, basically kita perlulah suplemen ni sebabnya kadang-kadang habit kita makan pun dah tak ikut masa. Lepas tu kita bangun pun dah tak tidur sama macam kita muda-muda dulu. Lepas tu banyak faktor. Lepas tu mungkin kita pun dah malas makan protein, nak mengunyah tu. Bila umur meningkat usia, lagi-lagi 50 ke atas, ada masalah gigi, tak boleh nak mengunyah benda-benda macam protein yang tinggi. Jadi kat situ kita boleh consider untuk ambil suplemen. Dia adalah time-time untuk kita consider, okay, untuk ambil suplemen. Tapi based on apa yang kita kurang je sebenarnya, apa yang kita perlukan. Contoh kalau kita workout, kita jenis orang yang aktif bersenam, tapi kita kurang makan protein, kita tak sempat, kita jenis orang yang sibuk. Jadi untuk kita nak maintain kita punya muscle mass tu, kalau kita tahu badan kita ni ada dia punya ada keperluan protein yang diperlukan lah untuk badan. Contoh kalau berat 80 kg, at least minimum kita kena ada 80 gram protein. Kesamaan kalau ikutkan lebih kurang 4 dada ayam sehari. Tapi kita tak boleh nak reach benda tu disebabkan gaya hidup kita yang sibuk dan sebagainya, nak punya semua nak makan benda yang cepat je. Jadi kita boleh consider untuk ambil suplemen untuk protein lah kat situ. Okay, kalau macam atlet pula dia nak maintain dan juga nak build dia punya muscle, dia perlukan macam berat badan dia 80, dia perlu at least darab dengan 1.5 gram protein. Maksudnya dia hampir double lah daripada keperluan harian. Jadi kat situ pun dia tak sempat nak makan benda-benda yang protein tinggi, dada ayam. Dia hari-hari pun makan laksa lah, bihun goreng lah, apa benda yang senang dibuat kan. Jadi dia kena consider lah untuk ambil suplemen pada waktu tu. Jadi suplemen ni sorry, saya interrupt. Okay, saya sekarang saya punya weight yang terkini 63.2. Okay. Muscle mass 23.8. Body fat mass ni ialah berkurang lah, okey lah, kurang setengah kilo. 19.8. Okay, 19.8. Ya, contohnya.
Sekarang ni the recommendation tadi yang tadi kira untuk protein intake tu. Kalau dari segi lean analysis saya semua normal. Okey, berat 63. 0.2. Okey, 63.2. Okey. So kat sini biar saya tengok dulu tadi, lepas tu kalau ikutkan tadi masa 23.8. Okey, masa. Okey, jadi kat sini kita nak tengok kalau ikutkan berat tu tak adalah overweight sangat. Just in je. Okey. So kat sini nak target tu, nak turunkan dekat situ apa yang over? Body fat lah. Kita tengok kat sini body fat 19.8 kilo ke persen tu? Kilo. So kalau fat analysis punya table tu kan? Kilo. Betul. Okey, so kalau kat situ body fat sebab dia kat sini range dia lain. Kalau perempuan lain, lelaki pun lain juga. So kalau ikut kilo kat situ kena bawah dia tulis kat situ range berapa? Kat situ ada kan sebab lain saya punya perempuan. 11.2 to 17.9. Takanan tu kan ada dia tulis berapa kena turunkan body fat tu. Dia dah recommend kan. Tolak 6.9. So itu je kita kena target lah, nak tolak 6.9 kilo fat mass lah. So untuk protein tak perlulah kalau macam ni boleh datang. Sebab masa kontrol letak kosong. Masa kontrol maksudnya tak perlu nak tambah muscle pun dalam badan tu. So just maintain, cuma nak kena turunkan body fat tu saja. Itulah masalahnya Cik Fidah, bila sebut maintain tu saya pun tak tahu apa saya buat sebelum ni. Okey, kena tengok balik jadual pemakanan tu. Pun tak ingat. Yang tu cuba try yang saya cadangkan tadi, buat meal plan tu, makan suku separuh. Okey, start ambil kira supaya jangan makan tak ikut time kita. Macam contoh tiba-tiba nak keluar makan, tak boleh. Sebab itu bukan waktu jadual makan kita. Kena try ikut jadual makan tu. Okey, maksudnya 3 kali je makan sehari. Pagi, tengah hari dan juga malam lah. Tapi kalau macam malam tak kisah. Kalau nak makan petang, so maksudnya malam tu dah tak ada makan lah. So limitkan 3 kali makan je yang heavy. Okey, ready. So kena ada target lah. Kalau tak ada target ni, next timbang pun nanti sama je. Dia tak ada progress. Itulah pandangan saya lah. Program ni bagus. Saya sangat menyokonglah program ni. Cuma yang kita, bagi saya lah, saya sendiri lah mengabaikan lah. Saya tak tengok pun nutrition tu. Bantai je lah makan apa. Bantai. Apa buat berapa step. Bantai buat. Itu buat. Memang buat. Kita patut pada taat pada arahan Syaz. Okay. Cuma buat makan tu lah. Bila makan, sebenarnya makan tu 80%. Kalau nak cakap saya, saya kira macam saya pernah juga situasi macam coach yang sebelum ni saya jumpa, saya tengok dia mengajar kelas sampai 3 ke 4 kali sehari. Maksudnya dia bukan kelas yang dia hanya coach je, dia yang kelas yang dia kena instructor kat depan. Dia ajar body combat. Okey, maksudnya dia pun kena workout sama. Dia instructor macam Zumba lah, dia pun workout sama. Tapi kita nampak tak, dia ajar 3 kali kelas sehari tapi badan dia sama saja. Padahal dia burn satu hari tu, kalau kita anggap 1 jam kalori, dia punya burn tu dalam katakan 4 hingga 500 lah. 3 kelas dia dah burn 1500. Tapi kenapa badan dia tak susut? Sebab saya ada kawan yang memang dia ajar ni tapi badan dia sama je. Disebabkan bila lepas kelas dia makan, lepas kelas dia makan. tak ada kelas pun makan. Tak ada kelas makan lagi teruk. Okay. So jadi sebenarnya kalau you nak nampak result, even you buat jalan kaki pun you boleh ada result. Tapi makan tu yang penting. Sebab kalori makan ni dia lagi besar daripada kalori yang kita bakar. Workout macam teruk lari 10 km, tapi bakarnya macam lebih kurang 3 ketul kali pub je. Mana nak sama, tu baru 3, tak tahu makan berapa lagi. Jadi senaman tu yang kita kata, senaman tu jangan letak terlampau tinggi sangat effort dia. Yang paling penting tu kita letak tinggi effort pada pemakanan kita. Disiplin tu. Sebab tu ada ramai badan cantik-cantik, ada abs, kadang-kadang dia workout, jangan terkejut 3 kali je seminggu. Tapi badan dia lagi cantik macam orang yang workout 7 kali seminggu tu. Okay, disebabkan nutrition dia lah, penjagaan makanan dia. Tadi Cik Fidah calculate dia punya protein macam mana tadi? Ikut body berat badan.
berat badan kita biasanya kalau 80 kilo bersama dengan 80 gram protein sehari. Dan satu makanan 80 gram kita dividekan juga dengan lebih kurang berapa kali kita nak makan. Okay, 80 gram kita bagikan dengan maybe 3 meals lah. Body weight darab 80 gram protein. Darab dengan 1. Body weight darab dengan 1. 80 kilo darab dengan 1 gram. Ikut body weight? Ikut body weight. 80 kilo tu kira saya anggapkan body weight lah. Okay, body weight 63.2. 63.2 lah. 60 tu orang dengar macam sikitnya. Sebenarnya 60 gram tu pun susah nak maintain tu. 60 gram tu. Kadang-kadang kalau makan pagi tu apa, nasi lemak. So nasi lemak tu apa proteinnya dia? Telur paruh tu je. Satu lagi saya nak tanya apa saya off mic saya sama saya dengar rasa saya sekejap. Apa rasa dia? Tak ada. Syaz, kau kena mute rasa saya. Soalan saya Firdaus tentang amalan IF. What do you think about it? You're on mute. Okay, IF ni dia macam satu kita panggil tu, dia restrictkan kita punya timing je, time consumption dia macam berpuasa lebih kurang. So dia limitkan kita punya eating window, kita panggil. Eating window ni waktu pemakanan kita, jalan pemakanan kita lah. So maksudnya kalau kita kata eating window kita 7 jam, so 7 jam tu tempoh masa kita makan. Jadi dia limitkan benda tu supaya kadang separuh orang dia lebih disiplin dengan cara berpuasa. Especially kat Malaysia ni kita nampak berpuasa ni dia ada disiplin. Cara dia nak bagi disiplin, sebenarnya dia tak ada magic apa pun dalam tu. Cumanya kita memang kerap makan waktu pagi ni, breakfast ni kita memang kerap. Lepas tu orang Malaysia ni dia suka kerap makan malam. Jadinya bila eating window tu dia dah tutup waktu yang diorang buat makan tu. Okay, jadi dia limitkan kepada time-time dia sibuk. Jadi kita dah terlupa dah untuk makan banyak. Jadi dia buatkan satu disiplin yang baru lah, rutin yang baru. Okay, lebih kurang macam tu je lah. Cumanya in the end sebenarnya apa yang membuatkan kita turunkan berat badan sebab kita dah limitkan kita punya calorie intake tu. Macam sebelum ni kalau IF tu saya suka juga suruh orang buat IF sebab saya nak suruh dia macam, kalau kita kata dia tengah makan malam dia stres, tapi bila dia buat IF tu sebenarnya dia tengok waktu makan dia okey pukul ni dia terlupa yang sebenarnya dia dah hilang, dia dah buang dah dia punya makan malam tu. Okey, possible lah. Tapi jangan ambil yang stres sangat sebab IF ni dia ada banyak peringkat. Ada yang 8 jam punya eating window, ada yang 3-6 jam, ada yang sampai 4 jam je eating window. Dia ada banyak level of IF tu lah. Cara puasa dia ada panggil lah level yang pertama, yang beginner saya rasa tak silap saya 12 jam. Awak boleh makan 12 jam. So maksudnya mungkin daripada pukul 8 pagi kita berpuasa daripada 8 malam sampai 8 pagi. Lepas tu ada level yang advance sikit, dia akan naik kepada 16 jam. Yang tu lebih kurang tak silap saya pukul 10 pagi sampai pukul 8 malam ke 10 malam. Lebih kurang lah. Itu dia dah panjangkan lagi waktu puasa tu. Jadi pada 12 jam jadi 16 jam. Ada yang waktu puasa yang diorang ambil 18 jam. Itu yang termasuk tidur lah. Maksudnya dia tinggal 4 jam je waktu nak makan. Itu yang lebih advance lah. Saya pun tak tahu, saya pun tak pergi ke arah advance. So kalau you nak cuba IF, cuba yang 12 jam je dulu. 12 jam tu yang paling advisable and consistent lah try buat lah. Maksudnya malam last makan pukul 8, pagi start makan lepas pukul 8. Tapi still lah, janganlah tiba-tiba dah tahu macam tu ada 8 jam makan macam tak pernah, esok tak ada lagi kan. Esok hari dah tak ada. So makan tak boleh. Dia still kena strict calorie. Sebab mungkin orang-orang yang jenis lepas pukul 8 tu selera dia tinggi. Jadi bila kita dah letak IF ni, dia dah jadikan new habit. Sebenarnya habit ni kalau once kita dah start buat 8 jam kita tak makan malam, lepas minggu memang malam tu tak rasa nak makan. Dia dah create satu habit. Macam kita berpuasa, bila kita berpuasa 1 minggu awal, kita makan kita rasa susah tau. Macam nak absorb, nak adapt change tu dalam masa seminggu tu. Macam susahnya puasa, asyik-asyik fikir macam lapar lah puasa. Tapi after 1 week kita dah lupa dah benda tu. Dia dah jadi new adaptation pada badan kita.
That's how actually IF coming lah. Tapi once you makan balik, then you easily put on weight balik. Sama je macam diet-diet yang lain tu. Okay, terima kasih. Okay, sama. Alright, bawa siap-siap nasi, suku sama harga. Yang itu saya faham Cik Syaril. Betul, kita fikir rugi kan. Tapi itulah, saya kena pilih lah, kena buat pilihan. Okay, nak rugi tu ke nak rugi lain. Okay, mungkin disebabkan kerugian tu, kita masalah kesihatan lagi rugi besar sebenarnya. Okay, so kita kena buat pilihan Alright, bawa sesiap telur rebus dari rumah. Betul, telur ni antara salah satu super food lah kita panggil untuk mencukupkan protein dalam badan kita. Sebab ayam ni nak cari mana-mana susah. Banyak tempat kita susah nak cari ada ayam lah apa. Jadi telur ni memang penyelamat lah. Ada diet yang mengatakan kalau ikutkan satu hari at least kita makan lebih kurang, tak silap saya, untuk lebih kurang 6 hingga 8 biji telur sehari untuk mencukupkan kita punya protein intake per day. Okay, makan telur putih bukan telur kuning tu, telur putih. Sebab telur kuning tu penambah kalori sebenarnya. Okay, kalau telur putih tu 8 biji, 10 biji pun tak ada masalah sehari. Okay, itu memang bagus sebab dia lean protein. Okay, Cik Fidaus, saya nak tanya, adakah instant drink 3-in-1 itu tak elok diminum? Yes, exactly, sangat-sangat tak elok lah. Itu kita panggil dia hidden calorie ataupun dia kalori tersembunyi. Okay, sebab benda tu kita nampak simple, minum telan je dah habis, kita tak rasa pun. Tapi kalori dia sama kalau kita makan dengan sebiji apple. Okay, so because gula kita minum, kita puas kejap je, tapi lepas tu kita lapar. Okay, baik kita tukarkan dia daripada minum tu, saya akan lebih rela ambil air masak dan juga satu ataupun kopi kosong. Banyak minum benda, kalau nak minum air, saya cadangkan minum 3 jenis air ni je. Air kosong, teh kosong, teh letak kosong, tak ada rasa apa sangat tu, ataupun green tea. Ketiga tu kopi kosong. Ada satu lagi, limau kosong. Okay, so 4 minuman ni orang kata calorie free drink. Tapi letak ais ke? Boleh. Ais tu tak ada kalori. Ais tak ada masalah. Panas boleh, ais boleh, room temperature boleh. Okay, elakkanlah 3-in-1 tu sebab rugi. Baik, saya guna kalori tu untuk makan buah apple lah. Alright. So 3-in-1 tu memang kuat lah. Kalori dia memang tinggi. Sebab gula kan, gula ni macam rugi kita lah, rugi kalori per day tu. Kalau minum, kalau 3-in-1 drink tu, kalau kita minum dah sama, dah hampir-hampir dengan kita makan satu pinggan bihun goreng. Lebih kurang macam tu. Okay, macam saya pun petang ni saya minum kopi kosong je. Okay, minumlah sebesar mana anda nak pun, minumlah, tak ada masalah. Okay, kalau 3-in-1 besar ni masalah besar. Okay, right, ada apa-apa soalan? Kita ada lebih kurang 10 minit sahaja lagi. Tak letak gula langsung ke kopi tu? Tak ada gula, dia dah biasa. Macam saya sekarang ni, kalau saya ada minuman yang manis sangat, saya jadi pening bila minum. Sebab benda ni dah jadi habit saya, memang minum air kosong, minum benda-benda yang tak ada gula. Sekali saya minum air bergula tu, saya boleh rasa pening lah. Dia macam terasa dia punya, tak boleh nak cakap lah macam mana rasa dia. Itulah bila kalau awak dah konsisten minum air masak, air kosong ni, dia ibarat macam ibarat kita yang jarang makan garam, macam pure garam kita masuk dalam mulut. Macam itulah rasa air tu bila kita tak biasa minum gula. Bila kita masuk air yang manis, dia akan jadi macam satu benda yang shock, terkejut. Berapa lama dah Cik Fidaus minum tak ada gula? Dah lebih 10 tahun lah. Kalau ikutkan 10 baru tahun? change tu daripada umur 25 sebenarnya. Dengar tu Zaiti, kalau berdengar minuman je, kalau ikut recommendation, kita berapa, kalau tak silap 6 small spoon gula kan kita kena ambil, betul tak Cik Fidaus? Ya, betul. Tapi So I was thinking, untuk hari tu saya masa program ni saya memang tak ambil air manis langsung. So saya terfikir bila ada recommendation tu, saya bila masa saya nak tambah dekat ni, mana saya nak kena tambah that 6 spoon kecil tu dalam meal saya. Okey, sebenarnya tu bukan untuk tambah dalam meals kita, itu anggaran saja. 6 sudu gula
gula tu. Sebab kalau ada orang, dia bila dia minum air yang macam kopi ke ni, jadi itu menjadikan satu panduan untuk dia, guideline untuk kawal dia punya pengambilan gula lah dalam dia punya minuman. Tapi sebenarnya gula ni dia ada pada semua makanan kita. Contoh macam kalau kita makan nasi, dia ada gula. Jadinya gula tu memang ada saja di mana-mana. Okey, kecuali kalau kita nak kawal macam tu, kita boleh tengok guideline pada garam. Sebab sodium ni tak semua tempat ada sodium. Okey, so jadi kalau lebih kepada tengok garam tu berapa maksimum. Garam tu memang tak silap saya memang sikit sangat lah untuk daily recommendation untuk garam. Saya tak ingat berapa, tapi memang sangat sikit lah. Kalau dengar tu memang terkejut lah. Okey, tapi daripada segi gula ni jangan risau, sebab you makan buah-buahan pun ada gula, makan sayur pun is a part of carbohydrate juga. Okey, dan daripada nasi tu semua dah ada gula. Jadi tak perlu ambil daripada pengambilan minuman lah. Ya, daripada carbs tu dah memang consider dia as a sugar lah. Gula ni ada mana-mana je daripada makanan kita, sebab tu kita panggil hidden sugar ni, kita risau. Kalau gula daripada kek, daripada benda-benda yang manis tu lagilah sangat tinggi. Okey, itu dah pernah tengok kan conversion gula ni, dia tunjuk macam contoh daripada air Milo tu kadang berapa dia buat cube-cube gula. Kalau air tin tu, kalau tak silap saya sampai jadi piramid gula dia tu. Air tin tu kan, okey. So ada juga daripada pemakanan pun ada juga conversion dia dalam bentuk cube gula tu ada berapa banyak. Saya dah lama amalkan tanpa gula, dah lebih setahun dah. Alhamdulillah, tahniah Syed kan, tak ada rasa apa kan. Baik, okey. Syaril, wow ni nangis Starbucks ni. Starbucks tu dia ada conversion berapa cube gula tu kalau di-convertkan tu. Okey, sekali sehari pun tak boleh. Boleh, asalkan anda disiplin. Anda boleh change punya lifestyle, tak ada masalah. Macam saya pun tak adalah totally 100%. Kadang-kadang tu teringin minum, tapi saya punya level of teringin tu boleh jadi macam hari ni minum gula, esok dah tak rasa nak. Dia jangan sampai ada level yang macam kita masih tak boleh tinggal benda tu, tak boleh move on. Maksudnya hari ni nak, esok nak, lusa nak. Okey, sekali-sekala tak ada masalah. Alright, sekejap. Kalau dah biasa akan rasa okey. Ya, saya setuju. Siti Asrina, macam saya sekarang dah biasa memang tak craving for any sugar drinks lah. Okey je. Kalau minum pun terasa macam kawan bagi ke macam air coke ke apa, rasa sikit pun tapi tak macam addictive lah. Macam esok tak cari lagi, petang tak minta lagi. Dia memang addictive kalau minum gula ni memang akan mencari-cari lagi. Yang tu yang kita nak kurangkan habit. Dia nama apa, saya pun tak kisah sebenarnya. Kadang-kadang essential, yang essential tu saya minum. Kadang-kadang ada elite coffee ke, apa-apa coffee pun tak kisah sebenarnya. Kadang-kadang ada kopi yang apa tu, yang macam-macam lah nama Chinese brand apa tu, tapi saya ambil yang tak ada sugar, no added sugar. Okay, just yang kita tengok kopi kosong je, boleh je. Kalau pergi kedai-kedai pun minuman kadang minta teh tapi tak nak gula. Macam tu lah lebih kurang, just nak nampak dia ada colours and then dia taste slightly different daripada air masak. Tapi most of the time saya rasa saya okay je dengan air masak. Air suam, saya memang order air suam je. Kopi kapal api pun okay, tak ada masalah, asalkan bukan 3 in 1 1 in 1 one and only one coffee je, no sugar. Okay, dia dah lebih kepada topik pemakanan pula ni kan. Lebih kepada nutrition. So body composition ialah, of course nutrition tu 80% kan. Kita kena share lah the knowledge apa yang kita ada. Assalamualaikum. Salam. Nak tanya, sorry saya bawa bigla baru. Mungkin soalan ni saya tanya pun tadi ke. Nak tanya, saya suka minum kopi tapi campur dengan fresh milk pun okey ke? Dah tanya soalan tadi. Okey, belum lagi. Okey, fresh milk ni pun kita tahu. Fresh milk ni ramai orang tertipu dengan dia punya jumlah, dia punya pengambilan tu. Contoh sebenarnya kalau kita sukat betul-betul, cuba buat satu hari sukat 125 ml tu banyak mana. Sebab orang bila dia ambil yang 1 liter punya susu tu, bila dia tuang kadang-kadang jadi 200 ke 300 ml. Okey, jadi kat situ dah banyak kalori yang terlebih. Okey, sebab kalau kita ukur betul-betul, kalau nak bagus minum yang susu ni, cari yang saiz kotak yang dah di packingkan tu, dalam kotak kecil tu. Itu yang lebih kurang anggaran yang tepat.
Kalau kita isi sendiri susu tu, dia akan jadi berlebihan. So daripada instead of 125 kalori per yang pack tu, kita dah jadi 250 ke 300. Semua orang tahu kan, kalau macam sikit je kita berlebihan, kalori tu akan berubah menjadi lebih. Jadi bila kita dah asyik macam patutnya satu kotak besar 1 liter ni boleh guna 5 kali, tapi kita guna 3 kali je. Benda tu kita tak sedar sebab dia dah jadi habit, kita tuang. Jadi bila berlebihan macam tu, so satu kopi yang kita minum tu estimate patutnya dalam lebih kurang 150-160 kalori, dah jadi 210 kalori. So kalau 3 kali minum macam tu dah dekat 700 kalori. Tinggal lagi berapa kalau Dr. Syakina tadi 400 kalori. Minum kopi je 3 kali dia dah hampir 60% kalori per day dia dah habis dah. Jadi itu yang saya tak advise. Tapi kalau sekali-sekala nak minum latte tu okey. Biasa latte tu kita, sebab biasa orang tengok macam latte berapa kalori, 125, 130, sikit je. Tapi kalau dia buat sendiri, it might be 200 kalori per latte. Jadi itu yang kita kena kawal. Biasa kita kena sukat betul-betul. Kalau tak nak sukat, malas nak sukat, kena gunakan yang pack kotak kecil tu. Tapi jarang orang beli pack kotak kecil sebab mahal. Dia mesti guna yang besar punya. Bila guna besar memang dia tak sukat. Kalau caramel latte dia campur lagi gula, lagi habis lah. Sebab caramel tu datang memang daripada gula lah, daripada sirap. Gula sirap tu memang hancus. Tapi kalau hancus-hancus tu, kita workout lebih sikit boleh? Dia discount lah. Itu kita kena tengok lah workout dia macam mana. Sebab saya kena convert dulu berapa banyak dia minum tu bersama dengan, kena sama dengan berapa dia workout. Then nanti dia akan faham lah berapa yang sepatutnya dia kena buat. Kita kena convert dulu, kita kena tukarkan jumlah kalori yang dia minum tu dengan jumlah selamat yang dia burn out tu balik. Kalau sama, okey. Kiraannya tu? Senang je. Satu, kita masukkan, kita pergi Google kalau kita nak tahu. Kat saya punya sheet tu ada kan anggaran. Kat belah kanan, kat bawah dia ada tulis yang berlari, ada jogging, ada swimming. Yang tu anggaran untuk kalori dibakar kalau kita buat dalam masa 30 minit. So kalau tu kita tengok kat situ, dengan apa yang kita makan tu, kita masuk dekat calorieking.com, kita tengok latte tu berapa kalori. Jadi bersamaan dengan berapa banyak jumlah kita bersenam tu. Itu 30 minit workout. Yang tu tak masuk dengan ni, tak masuk dengan selfie, buat TikTok, semua tu tak masuk. Ni kadang exercise ni, dia punya exercise 10 minit, TikTok dengan selfie dia 20 minit. Itu Mindfit nama dia. Mindfit. Balas reply WhatsApp. Dia take time. Coach dah panggil datang, dia sibuk pegang phone lagi. Kalau tengok kalori paling banyak taekwondo, Faiz dia dapat gelar taekwondo pula lah. Itu betul. Kalau memang number one kalori adalah self defense lah. Muay Thai, apa lagi, boxing. Yang tu memang number one lah kalori burn dia. Sebab, tapi tengok dengan siapa dia bergaduh lah. Kena all out lah, kena all time. Tak larang. Ada pancing ball tu, pancing yang kita ball tu, itu okey tak? Boleh je, okey je. Tapi tengok berapa lama dia nak pancing benda tu. Tengok level dia punya 30 minit lah. marahan. 30 minit. Kena ada program lah. Kalau tak ada program dia jadi boring. Betul. Kena ada coach, kena ada program. Depan Facebook je, survive sebab taekwondo. Isi dah lah. Itu memang terbaik. Suggestkan, dicadangkan untuk buat martial art tu bagus. Okey, sama-sama Puan Syakira. Clean seminggu dah nampak, tapi betul-betul komit. Ya, saya setuju. Okey. Cumanya clean ni bagi saya, ada orang dia rasa okey, ada orang dia tak boleh. Dia tak boleh drastik. Clean ni betul-betul kalau ikutkan memang clean, tak ada sup lah, tak ada apa.
sambal pun tak ada. Okay, so jadi tak semua orang yang boleh include sangatlah. Okay, tapi kita consider orang kata benda-benda yang buat yang biasa dulu, maksudnya sebab dan sebagainya. Okay, tapi kena kurangkan, limitkan penggunaan garam, limitkan penggunaan minyak, macam itulah. Kalau iklim ni memang cepat, tapi takut dia tak boleh nak istiqamah. Sebab lagi-lagi lidah orang Melayu ni kalau tak ada sambal tu dia susah sikit hidup kan. Dia tak kenyang. Dia tak puas, bukan tak kenyang, dia tak puas. Tak rasa garam, dia tak rasa pedas. Dia dah makan banyak lagi. Kalau iklim ni kita panggil memang totally clean. Kurang gula, kurang garam, kurang minyak, semua tak ada kering kan. Makan kukus, panggang apa semua tu je. Rebus, panggang, kukus, yang tu iklim. Tapi memang cepat lah dia turun. Result memang power lah. Okay, dan DSS dan screenshot yang senang dan berjaya untuk saya. Apa betul kan? DSS ni apa? Yalah, DSS yang senang dan berjaya untuk saya. Diet suku-suku separuh. Baru kan. Saya sebab belakang saya ni banyak student TikTok, dia kata dan screenshot. Itu yang confused tu. Diet suku-suku separuh, DSS. Bagus-bagus. New terms, thank you. Okey, saya rasa itu saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Nanti insyaAllah itulah kita akan tengok the next program. InsyaAllah kita akan beri improve lagi untuk program ni. So insyaAllah kita dapat berkolaborasi lagi lah dengan Sukan. Terima kasih banyak kerana menjemput saya dan juga melantik Absolute Wellness sebagai salah satu rakan kerjasama lah untuk projek ni. Saya doakan semua orang konsisten dan juga berjaya dan jadikan benda ni bukan sekadar nak turunkan berat badan sahaja, tapi jadikanlah sebagai kita punya gaya hidup yang baru dan juga orang kata kesihatan tu memang sampai bila-bila lah. Okay, bukan untuk program ni sahaja. So berteruskan anda punya usaha. Kalau tak dapat turun banyak pun, dapat kekalkan pun dah bersyukur. Asalkan jangan makin lama makin naik. Sebab naikkan berat badan ni, naik ni memang tak rasa. Setahun katakan kita accumulate 5 kg je naik. Okay, so cukup tak sedar 5 tahun kita dah naik 25 kilo. Macam tu je dia naik. Dia macam saham lah, saham ke ataupun simpanan. Kalau kita simpan duit, setahun kita simpan RM1,000, tak sedar 5 tahun dah RM5,000. Tapi kalau boleh biar simpan duit, jangan simpan lemak kan. Okay, so itu saja nasihat daripada saya. InsyaAllah kita teruskan usaha murni kita ni. Okay, jumpa di next episode. Okay, thank you Cik Faiz. Silakan. Okey, terima kasih kepada Cik Firdaus atas nikmat kita sudah tadi. Maka berakhirlah perkongsian kita pada petang ini. Jangan lupa kepada semua peserta, hari Rabu ya ada majlis penutup pukul 3 petang di Bilik Sekretariat Arena. Pelepasan kita dah hantar pada pendaftar, insyaAllah. Sebelum saya akhiri taklimat sesi pada petang ini, saya mohon maaf jika ada sebarang kesilapan kekurangan sepanjang berlangsungnya sesi ini dan sepanjang sesi berlangsungnya program Fit Forward. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Boleh buka kamera? Kita nak ambil gambar sekejap. Oh, tempat okey dah. Okey, ready? 1. Puan semua? Dah naik darah. Okey dah, ready? 1. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Bye. Terima kasih Cik Firdaus. Terima kasih semua. Lagi sikit. Sedih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam.